Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat selalu tuan-tuan ya. InsyaAllah sebab dalam keadaan sihat inilah kita ambil peluang yang Allah berikan kepada kita supaya masa yang kita gunakan ini akan menjadi saksi kepada kita bahawa kita melakukan amal ibadah tuan-tuan ya. Amal ibadah tuan-tuan ya. Ada tujuannya tuan-tuan ya. Itu untuk memahami ayat Al-Quran insya-Allah ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita iaitu ayat yang ke-15 tuan-tuan. Ayat yang ke berapa tuan-tuan? Ayat yang ke-15 daripada surah Al-Ankabut, bermakna tuan-tuan boleh buka. Boleh buka helaian yang baru tuan-tuan. Ya, boleh buka helaian yang baru. Yang mana kita akan masuk pada ayat yang ke-15 yang dimulai dengan fa'anjainahu. Fa'anjainahu ya. Okey, baik tuan-tuan. Kita akan mulakan sama-sama. Perkara yang pertama ialah kita akan baca sama-sama ayat ini. Mudah-mudahan Allah memberkati perbahasan kita pada malam ini insya-Allah ya. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Itu ayat yang kita akan bahaskan pada malam ini tuan-tuan ya. Baik. Jadi kalau tuan-tuan lihat kepada ayat kita pada malam ini sangat-sangat pendek tuan-tuan ya. Dia hanya satu baris saja. Betul tuan-tuan? Tapi insya-Allah ada perkara yang kita perlu tekankan pada malam ini seperti biasa tuan-tuan ya. Sebab hampir setiap minggu tuan-tuan ya pasti akan ada tajuk yang baru yang kita akan tunjuk pada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh amalkan dan boleh gunakan untuk kita faham ayat Al-Quran dan untuk kita baca ayat Al-Quran dengan lebih baik insya-Allah ya. Okey, baik tuan-tuan. Perkara yang pertama, selalu saya pesan pada tuan-tuan, ya, perkara yang pertama ialah tuan-tuan wajib pastikan kalimah-kalimah yang berada dalam ayat yang kita nak bahaskan. Boleh tuan-tuan? Itu adalah rutin mingguan kita yang saya cuba tekankan pada tuan-tuan. Jadi cuba faham apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ya. Jadi tujuannya ialah untuk pastikan setiap kalimah-kalimah yang kita akan pecahkan nanti tuan-tuan ada makna yang tersendiri ya. Okey, sekarang tengok lihat ayat kita tuan-tuan. Seperti biasa, saya tanya tuan-tuan cuba sebut-sebut di rumah tuan-tuan supaya biasakan lidah kita dengan sebutan kalimah Arab tuan-tuan ya. Okey, baik. Kalimah yang pertama pada malam ini kalimah apa tuan-tuan? Ya, kalimah fa ya. Fa tuan-tuan. Terjemahannya ialah maka ya. Fa terjemahannya ialah maka. Kalimah selepas fa ialah kalimah apa tuan-tuan? Anjaina. Ahsantum ya. Anjaina ya. Terjemahannya kami telah menyelamatkan ya. Anjaina, kami telah menyelamatkan ya. Okey. Kalimah yang seterusnya kalimah apa tuan-tuan? Kalimah hu tuan-tuan. Hu tuan-tuan. Terjemahannya ialah nya ataupun dia ya. Seperti biasa kalau saya tanya tuan-tuan, hu nya tuan-tuan ya. Untuk itu untuk lelaki ke untuk perempuan? Ya. Sebab dalam bahasa Arab tuan-tuan, adanya untuk lelaki, adanya untuk perempuan. Boleh tuan-tuan? Baik. Jadi hu pada malam ini nya untuk lelaki. Boleh tuan? Nya untuk lelaki. Jadi fa'anjainahu nampak macam satu kalimah, sebenarnya ada 3 kalimah dekat situ tuan-tuan ya. Okey, cuma saya nak tunjuk dekat tuan-tuan kalimah anjaina tuan-tuan ya. Cuba tengok tuan-tuan. Ini mukaddimah dulu ya. Fa'anjaina. Ya.
Fa'anjainahu. Betul tuan-tuan? Ini ejaan yang ada dalam helaian Al-Quran tuan-tuan ya. Tuan-tuan dah pecahkan tadi. Yang pertama fa terjemahannya maka. Yang kedua ialah anjaina. Ya. Anjaina. Hujungnya itu adalah huruf alif tuan-tuan ya. Anjaina tuan ya. Itu adalah asalnya ada alif tuan-tuan ya. Tapi seperti biasa tuan-tuan, sebab dia ada penulisan yang terkini tuan-tuan. Jadi alif itu dia boleh kecilkan macam tu tuan ya. Jadi tak ada masalah ya. Cuma tuan-tuan kena fahamlah. Takut nanti tak perasan. Itu yang saya nak cuba sampaikan ya. Yang ketiga ialah hu tuan-tuan. Terjemahannya nya tuan-tuan ya. Iaitu untuk lelaki. Maka kita akan cari nanti tuan-tuan ya. Nya itu siapa tuan ya. Siapa pemilik kepada kata ganti nama tersebut. Okey, pergi lagi tuan-tuan. Kalimah selepas hu tuan-tuan ialah kalimah wa ya. Wa tuan-tuan. Rujuk balik pada ayat kita tuan-tuan. Kalimah yang seterusnya ialah kalimah wa. Terjemahan yang popular untuk wa ialah dan ya. Kalimah selepas wa ialah kalimah ashabah. Kalimah apa tuan-tuan? Kalimah ashabah. Apa terjemahan ashabah tuan-tuan ya? Terjemahannya ialah penumpang-penumpang ya. Berganda ke tak berganda? Confirm tuan-tuan akan jawab berganda. Maka dia kalimah mufrad ke jamak. Confirm juga tuan-tuan akan jawab dia adalah kalimah jamak. Cuma jamak salim ke jamak taksir? Kalau jamak salim mana buktinya? Kalau jamak taksir mana buktinya tuan-tuan? Okey, tengok balik kalimah ashabah tuan-tuan. Ashabah ya. Sebab lama tak tanya kelas tuan-tuan ya. Kalimah ashabah, kalau tuan-tuan perhati, terjemahannya ialah penumpang-penumpang. Betul tuan-tuan? Dia adalah kalimah terjemahannya berganda. Betul? Maka tuan-tuan akan kata dia kalimah jamak. Cuma persoalan kita jamak salim ke jamak taksir sekarang tuan-tuan. Ya. Jawapan yang tepat ialah jamak taksir. Jawapan yang tepat jamak apa tuan-tuan? Jamak taksir. Kenapa jamak taksir tuan? Sebab hujungnya ada tak una? Tak ada. Ada tak ina? Pun tak ada. Ada tak atu tuan? Pun tak ada. Ada ke tidak ati tuan? Pun tak ada. Maka kita dah belajar. Kalau tidak ada penambahan-penambahan tersebut, maka dia adalah jamak apa tuan? Maka dia adalah jamak taksir tuan. Ya? Baik, sekarang dia jamak taksir orang ke bukan orang? Kita bincang selepas ini. Selepas saya bagi sedikit penafsiran berkenaan dengan cerita yang akan dibahaskan pada malam ini. Boleh tuan-tuan? Kita masuk rengkah-rengkah saja ya. Okey, baik tuan-tuan. Seterusnya. Kalimah yang seterusnya selepas kalimah ashabah ya, ialah kalimah as-safinati ya. Kalimah apa tuan-tuan? As-safinati terjemahannya kapal tuan ya. Ataupun kita panggil dia bahtera tuan-tuan ya. Itu adalah terjemahan yang tepat sebenarnya ya. Jadi as-safinah ini tuan-tuan, tuan-tuan kena faham sekarang ya. As-safinah ialah satu kapal yang tidak ada enjin tuan-tuan. Ya. Kapal yang tak ada apa tuan? Yang tak ada enjin. Adapun kapal yang ada enjin namanya lain tuan. Ya, tak silap saya Al-Bahirah tuan ya. Nanti saya akan bagi balik tuan ya. Cuma poin saya sekarang tuan, as-safinah, Allah guna perkataan as-safinah tuan. Ya, nak gambarkan pada zaman tersebut dia guna satu bahtera yang tidak menggunakan enjin tuan. Ya, kita panggil dia sampan. Betul tuan? Sebab as-safinah ini lebih sesuai dengan terjemahan sampan untuk sekarang tuan ya. Kalau kita tengok sampan tuan, ada enjin ke tak ada enjin tuan? Asalnya tak ada enjin. Dia pakai kayu macam tu je kan. Dia kena pakai kayak. Betul tuan? Tapi sekarang dah maju tuan ya. Dia dah pakai enjin dan sebagainya. Betul tuan? Okey, cuma nak suruh faham kenapa Allah guna as-safinah bukan perkataan yang lain tuan? Sebab nak tunjuk pada waktu tersebut Allah perintahkan supaya ciptakan sebuah bahtera tuan yang tidak menggunakan enjin,
yang mana bahtera tersebut digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, seterusnya tuan. Kalimah selepas as-safinati ialah kalimah apa tuan? Kalimah wa lagi tuan. Ya, kita dah jumpa tadi. Terjemahan yang popularnya ialah dan. Kalimah selepas wa ialah kalimah ja'alna. Ja'alna. Terjemahannya kami telah jadikan. Dan kalimah selepas ja'alna ialah kalimah ha. Ha. Terjemahannya punya tuan. Ya. Cuma kalau tuan-tuan tengok tadi yang kita jumpa hu tadinya untuk lelaki ataupun muzakkar. Adapun sekarang ha-nya untuk perempuan, untuk muannas. Boleh tuan? Baik. Jadi seperti kalimah anjaina tadi tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham juga tuan-tuan. Waja'alnaha. Tuan-tuan boleh tengok ya. Waja'alnaha. Ditulis macam tu kan. Waja'alnaha ya. Baik. Jadi tuan-tuan kena faham, kalimah yang pertama ialah wa, kita dah pecahkan tadi. Kalimah yang kedua ialah ja'alna. Ya. Asal belakangnya pun ada alif tuan-tuan ya. Sama macam anjaina tadi ya. Baik. Kalimah yang terakhir barulah kalimah ha. Ya. Jadi waja'alnaha, ada 3 kalimah dekat situ tuan-tuan ya. Yang pertama wa, yang kedua ja'alna, yang ketiga ha. Baik, seterusnya. Kalimah selepas ha ialah kalimah ayatan. Kalimah apa tuan? Ayatan. Terjemahannya tanda. Kalimah yang seterusnya ialah li bagi. Dan kalimah yang terakhir ialah al-alamina. Al-alamina. Terjemahannya ialah alam-alam. Betul ya? Alam-alam. Baik. Selesai tuan-tuan. Jadi itu adalah terjemahan harfiah ya, yang kita dapat pada malam ini. Jadi malam ini tidak ada sebarang pembetulan ya. Okey, sekarang dengar tuan. Kita masuk kepada terjemahan mafhum ya. Ingat terjemahan mafhum sangat penting ya. Bermula daripada minggu sebelumnya lagi tuan-tuan ya. Tujuannya untuk tuan-tuan potong ayat kita menjadi jumlah yang sempurna. Okey, tengok tuan-tuan. Fa'anjainahu, maka kami telah menyelamatkannya. Wa ashabas safinah, dan penumpang-penumpang bahtera. Wa ja'alnaha, dan kami telah jadikannya ayatan lil alamin, sebagai satu tanda pelajaran untuk sekalian umat manusia. Saya ulang sekali lagi ya, Fa'anjainahu, maka kami telah menyelamatkannya. Nya itu kembali kepada siapa tuan? Kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang kita nak bincang berkenaan dengan Nabi Nuh lagi tuan-tuan ya. Wa ashabas safinah, dan juga penumpang-penumpang bahtera. Wa ja'alnaha, dan kami jadikannya ya, kisah tersebut tuan-tuan, ayatan, sebagai tanda pelajaran lil alamina, untuk sekalian umat manusia ya. Baik. Jadi ayat yang ke-15 ini tuan-tuan ya, Allah masih lagi sambung daripada cerita yang lepas tuan-tuan, iaitu berkait dengan Nabi apa tuan-tuan? Nabi Nuh alaihi salam ya. Jadi minggu lepas kita dah jelaskan kepada tuan-tuan ada 5 perkara ya yang Allah cuba sampaikan kepada tuan-tuan. Yang pertama, Allah nak cerita berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam ya. Kemudian Allah bagi tahu tuan-tuan, ya, Nabi Nuh tinggal bersama dengan kaumnya. Bermakna ada tugasan kepada Nabi Nuh alaihi salam ya.
Tujuannya ialah untuk mengajak mereka itu beribadah, ya, sembah Allah Ta'ala, tuan-tuan, ya. Mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, tidak sembah selainnya, tuan-tuan, ya. Kemudian Allah bagi tahu, tuan-tuan, tempoh dakwah Nabi ialah selama 950 tahun, ya. Iaitu satu tempoh yang cukup lama, tuan-tuan, ya. Akhirnya selepas tamat tempoh 950 tahun, ya, dalam ayat yang lain, ya, Nabi Nuh angkat tangan, tuan-tuan, minta dengan Allah Ta'ala supaya kaumnya, umatnya ini tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala, supaya tidak menjadi perosak untuk umat yang lain. Ya. Dan akhirnya Allah jelaskan kenapa perkara itu dibuat, tuan-tuan. Ya, perkara itu diambil kira, tuan-tuan. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Akhirnya Allah hantar apa, tuan-tuan? Allah hantar taufan, tuan-tuan. Ya, kita dah bagi tahu minggu lepas, ya. Perkataan taufan yang kita bagi tahu pada minggu lepas ialah, ya, satu ribut, tuan, satu angin yang sangat kuat, tuan, ya, disertai dengan hujan yang sangat-sangat lebat. Itu terjemahan untuk taufan yang sebenar, ya. Tapi hari ini kita sebut perkataan taufan hanya digunakan untuk angin yang kuat. Betul, tuan? Jadi sebenarnya perkataan taufan itu bukan hanya sekadar angin yang kuat, tapi disertai dengan hujan yang sangat lebat, tuan, ya. Jadi ketika mana Allah hantar taufan tersebut, tuan-tuan, ya, Allah hantar taufan tersebut, maka Allah datangkan juga sekali dengan hujan, tuan-tuan, ya. Lalu, tuan-tuan, ya, mereka ini hanya terselamat siapa, tuan-tuan? Siapa yang terselamat, tuan-tuan? Hanya umat Nabi Nuh alaihi salam, tuan-tuan, yang kita sebut yang pada minggu lepas lebih kurang 80 lebih, tuan-tuan, ya. Ada yang kata 81, ada yang kata 83, ada yang kata 85. Terserah pada tuan-tuan, ya. Mana-mana pun suka, ya. Yang penting yang ini sahaja yang terselamat, tuan-tuan, ya, kerana beriman kepada siapa, tuan-tuan? Beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya. Jadi, tuan-tuan, dalam ayat yang 15 Allah jelaskan, ya, Allah yang selamatkan mereka, bukannya orang lain, ya, bukannya orang lain, ya. Dan Allah selamatkan bukan sekadar Nabi Nuh, tuan-tuan, dan juga penumpang-penumpang bahtera, ya. Jadi nak cerita berkenaan bahtera, tuan-tuan, secara ringkas, tuan-tuan, ya. Saya ambil masa sampai 8.30, insya-Allah. 8.30 cukup, tuan-tuan. Kita akan mulakan. Dengar betul, ya. Ini satu riwayat yang saya baca, tuan-tuan, ya. Bahtera ini, tuan-tuan, ya, bahtera ini berasal daripada mana, tuan? Berasal daripada sepohon pokok tamar yang sangat-sangat besar, tuan. Ya. Kita tak boleh nak bayangkan pokok tamar itu besar mana, tuan, ya. Sebab ada waktu, tuan-tuan, yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam supaya tanam satu pohon kurma, tuan-tuan, untuk dijadikan bahtera. Ada riwayat yang lain kata pohon tamar, tuan-tuan, ya. Ada yang kata satu pohon saja, tuan-tuan. Daripada pohon itulah, tuan-tuan, satu pohon saja Allah jadikan, ya, Allah bantu Nabi Nuh alaihi salam untuk jadikan bahtera yang sangat besar, ya. Ukurannya, tuan-tuan, saya tak sempat nak catat, tuan. Dia ada dalam buku saya, tuan-tuan, ya. Saya tak bawa hari ni sebab semuanya saya dah simpan untuk bertolak pada pagi besok, tuan-tuan, ya. Cuma nak bagi tahu, tuan-tuan, ya, luasnya sangat-sangat luas dan dalamnya sangat-sangat dalam sehingga boleh memuatkan, tuan. Ya, tuan-tuan fikir, tuan, ya. Boleh memuatkan seramai 5 juta. 5 juta penumpang. Ya. Bayangkan, tuan-tuan, ya. Dapat gambar ke tidak, tuan? Kapal itu besar mana, tuan? Boleh memuatkan 5 juta penumpang. Ini adalah bilangan yang diletak secara umum, tuan, ya. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, ya. Jadi setiap penumpang yang berada dalam bahtera tersebut mengikut riwayat tersebut, tuan-tuan, ya. Selain daripada 83 orang pengikut, tuan-tuan, ya, selainnya itu adalah semua binatang-binatang ataupun tumbuhan-tumbuhan yang berpasang-pasangan, ya. Tujuannya apa, tuan-tuan? Selepas mana Allah hilangkan azab tersebut, maka akan dikembalikan satu makhluk yang lain, tuan-tuan, ya. Satu umat yang lain dan kemudian dimanfaatkan dengan binatang-binatang yang Nabi Nuh selamatkan tadi, tuan-tuan, ya. Jadi itu cerita serba ringkas, tuan-tuan, ya, berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dan saya yakin tuan-tuan selalu baca berkenaan dengan Nabi Nuh, ya, selalu dengan ustaz-ustaz, tuan-tuan, ya. Ini satu versi yang kita boleh dapat, tuan-tuan, daripada kitab yang kata saya boleh kata boleh diterimalah, tuan-tuan, ya, sebab daripada pengarang yang agak terkenal, tuan-tuan, ya. Okey. Yang terakhir, tuan, bahagian yang terakhir. Allah kata apa, tuan? Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Allah kata, tuan, kisah ini, tuan, diambil pengajaran oleh sekalian umat manusia. Bukan umat Islam saja, tapi selain daripada umat Islam pun
Dia orang ambil cerita Nabi Nuh ini untuk jadikan satu filem. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok tuan ya. Saya yakin, saya percaya tuan-tuan pernah tengok filem-filem tersebut tuan ya. Tujuannya apa tuan-tuan? Nak tunjukkan betapa hebatnya ya kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okey, selesai tuan-tuan. Cukup tuan. Itu sebagai sedikit tambahan untuk tuan-tuan supaya kita dapat manfaat bersama untuk pertemuan kali ini. Okey, selesai tuan-tuan.